Oke, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis sampai kepada hadis yang ke-1135. Tajuk dia, bariskan ya. Babul iddati wal ihdadi wal istibra'i wa ghairi zalika. Saya ulang ya. Babul iddati wal ihdadi wal istibra'i wa ghairi zalika. Tajuk dia bab iddah dan ihdad dan istibra' dan selain itu. Bab iddah dan ihdad dan istibra' dan selain itu. Sekarang kita buat pengertian dulu. Catatkan pengertian dulu ya, catat. Pertama, nomor 1, iddah. Nomor 1 ya, iddah, yaitu masa menunggu bagi seorang isteri yang dicerai suaminya. Masa menunggu bagi seorang isteri yang dicerai suaminya. Itu nomor 1, iddah. Nomor 2, ihdad, yaitu masa berkabung perempuan yang ditinggal mati keluarganya atau suaminya. Saya ulang. Masa berkabung perempuan yang ditinggal mati keluarganya atau suaminya. Nomor 2 ya. Nomor 3, istibra', yaitu masa menunggu seseorang yang ditinggal mati keluarganya atau suaminya. Saya ulang, masa menunggu seseorang yang ditinggal mati keluarganya atau suaminya. Baik, kita teruskan. Hadis yang ke-1135. Hadis 1135. Boleh baca, Hamzah ini? Anil Musauri. Apa ni panjang, kita baca makna ya? Dari Miswar bin Makhramah bahawasanya Subai'ah al-Aslamiyah beranak sesudah wafat suaminya beberapa malam. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW meminta izin akan bernikah, maka ia izinkan dia lalu bernikah. Diriwayatkan dia oleh Bukhari
Tetapi asalnya itu di dalam dua sahih dan pada satu lafaz bahawasanya ia beranak sesudah wafat suaminya 40 malam. Dan pada satu lafaz bagi Muslim, Zuhri berkata, saya tidak lihat ada halangan buat ia berkahwin walaupun ia masih di dalam keadaan berdarah nifas. Tetapi janganlah suaminya campuri dia hingga bersuci. Ya. Baik ya, catatkan ya. Hadis 1135. Hadis sah. Matan dia menerangkan bahawa habisnya waktu iddah bagi perempuan yang hamil ialah setelah dia melahirkan anak. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Jadi dalam hadis ini, seorang wanita yang sedang hamil kemudian ditinggal mati suaminya, maka masa habisnya iddah ialah setelah ia melahirkan anak. Dan jika ia mahu kahwin dengan lelaki lain, maka ia boleh bernikah walaupun masih dalam keadaan nifas. Jadi hal ini ya, hukum membolehkan. Tetapi adatnya kadang orang mengkeji, orang mencela. Nah, baru mati suami dia dah kahwin lagi. Nah, ini cakap masyarakat. Ya, mana yang lebih diutamakan? Ya, adakah nak ikut cakap masyarakat ataupun nak ikut hukum? Ya, seandainya dia mau berkahwin, adakah itu satu kesalahan? Dia tidak ada kesalahan sebab dia dah habis iddah. Walaupun dia ya, masih darah nifas lagi. Tapi hukum ya, perkahwinan itu sah. Ya, walaupun dia tidak disenangi oleh masyarakat atau mendapat celaan masyarakat. Nabi dulu pun waktu mengahwini anak angkatnya, ya, mulut masyarakat tak boleh dibendung, mengatakan mencela dan menghina ya Nabi. Kononnya dia mengahwini anak sendiri. Jadi ya, Quran membenarkan dan menghalalkan ya untuk mengahwini anak angkat. Ya. Isteri anak angkat. Ya. Nah, jadi ya, setelah isteri anak angkat itu diceraikan ya, dan ya, bapa angkat itu dia boleh berkahwin mengikut hukum. Jadi Nabi berkahwin dengan ya, isteri yang diceraikan oleh Zaid. Mana isteri Zaid yang Zaid sendiri sudah ceraikan, itu adalah perintah Allah Ta'ala untuk ya, membuang adat jahiliyah. Yang mana adat jahiliyah kalau anak angkat itu adalah anak sendiri. Tak boleh dikahwin. Jadi Nabi memecahkan adat jahiliyah itu. Memang ada celaan. Samalah dengan ni. Ya, orang yang sudah habis iddah dia nak kahwin. Tak ada salahnya. Ya, apa kita nak cela? Halal, sah. Ya, kenapa nak dicela? Macam itulah bahasanya. Jadi kita yang tahu hukum, kita mesti menangkan ya, orang yang ya, mengikut hukum. Jangan menangkan orang yang
dia mengikut adat. Sebab orang yang mengikut adat ini bukan hukum. Adatnya tak kan baru mati suami itu, dah nak kahwin, tak nyempat-nyempat. Jadi kita jangan menangkan orang-orang ini, tapi kita menangkan hukum. Baik ya. Teruskan lagi. Jadi Aisyah baca. An Aisyah qalat An Aisyah qalat umirat Bariratu an ta'tadda bi salati Haidin. Rawahu Banu Majah. Waruwan tikat la apa tu innahu maklul lah. Itu saja kan tak? Dari Aisyah ia berkata diperintah Barirah beriddah 3 kali haid. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Majah dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan, tetapi ia maklul. Okey, 1136. Catatkan hadis boleh dipakai. Matan iddah bagi hamba perempuan adalah 3 kali haid. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya masuk mula ya. Hadis 1136. Ceritanya Barirah. Barirah ni adalah hamba yang suaminya seorang lelaki hamba. Jadi dia hamba, suaminya juga hamba. Setelah Barirah merdeka, ia diberi hak untuk memilih apakah tetap dengan suaminya atau bercerai. Tetapi ia memilih cerai. Maka saat itu ia diperintahkan oleh Nabi untuk tetap beriddah 3 kali haid. Jadi suami Barirah ni hamba lagi, sedangkan dia dah merdeka. Jadi tak sedap ya. Isteri merdeka, suami hamba. Jadi dibagi pilihan, engkau nak teruskan ke nak cerai. Barirah pilih dia nak cerai. Lalu ya, Nabi ceraikan ya Barirah ini dan disuruh beriddah 3 kali haid. Menunjukkan itu iddah suci. Lepas iddah tu dah habislah hubungan atau ikatan dengan suaminya. Ini maknanya perempuan ni ya, dia ada hak untuk minta cerai. Kalau suami dia hamba, ya kadang sekarang ni kalau suami dia penagih dadah, masuk penjara, ya, ada pilihan. Sama ada nak teruskan ataupun dia nak bercerai. Dia kalau minta cerai pun biasanya lulus penceraian itu kerana suaminya masuk penjara. Apalagi lantaran atau sebab dadah. Ya. Jadi mudah untuk dia minta cerai. Baik, sama lagi 1137. Teruskan ini. Manis Sya'bi.
An Fatimata binti Qaisin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati salasa laisa laha sukna wala nafaqah. Rawahu Muslim. Dari Syabi dari Fatimah binti Qais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang bertalak 3, sabdanya, tidak ada baginya tempat tinggal dan tidak nafkah. Diriwayatkan dia oleh Muslim. 1137 catatkan hadis sah. Matan, perempuan yang dicerai. Perempuan yang dicerai 3 kali tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Hadis yang diceritakan dari Fatimah bin Putri kepada Qais, putri Qais, anak perempuan Qais. Dari Nabi SAW yang tentang wanita yang dicerai 3 kali. Wanita tersebut tidak mempunyai hak tempat tinggal dan juga nafkah. Jadi maksudnya, perempuan yang telah dicerai suaminya 3 kali, maka perempuan tersebut tidak mendapatkan hak dari suaminya untuk memperoleh belanja dan tempat tinggal. Itu maknanya, ya, seandainya 3 kali berlaku penceraian. Lagi 1138 baca mana? Panjang. Apa ni, dari Ummu Atiyah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh berkabung seorang perempuan atas satu mayat lebih daripada 3 malam, kecuali atas suami boleh 4 bulan 10 hari, dan jangan dia pakai pakaian yang bercelup kecuali kain genggang, dan jangan ia bercelak, dan jangan memakai bau-bauan kecuali kalau ia bersih sedikit dari kuf dan azfar. Muttafaq alaihi. Dan ini lafaz Muslim dan bagi Abu Daud dan Nasa'i dengan tambahan, jangan ia berpacar, dan bagi Nasa'i sahaja, dan jangan ia bersisir. Bersisir ini bersikat. Baik, 1138 ya. Catatkan hadis sah. Matan, perempuan boleh berkabung. Perempuan boleh berkabung. A, ada AB ya. A, terhadap orang lain tidak boleh lebih dari 3 hari. B, terhadap suami
sampai 4 bulan 10 hari. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini ya, cerita kematian. Kalau seorang perempuan, kematian keluarganya, tak kira lama, ayah, abang, kakak dan sebagainya, kematian, kalau dia nak berkabung boleh, tapi tak boleh 3 hari, tak boleh lebih daripada 3 hari. Dia boleh berkabung selama 3 hari. Ya, bukan untuk suami, tapi untuk selain. Untuk keluarga contohnya, berkaitan dengan keluarga, ya, maka dia boleh berkabung, tak boleh lebih 3 hari. Tapi kalau untuk suami, itu ketetapan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu dia kena beriddah dan berkabung. Kadang orang salah anggap ya. Dia beriddah saja tapi dia tidak berkabung. Berkabung ni, jadi seorang perempuan tu dia tidak boleh memakai pakaian yang berkilat-kilat, yang menarik pandangan. Ya, pakai pakaian yang tidak menarik pandangan. Ya, yang jangan berwarna-warni sangat. Elok yang pakai biasa saja. Ataupun ya, dia ya, lagi iddah dia tidak boleh bercelak. Tapi kalau nak bercelak juga, waktu malam tak ada orang, siang padamkan. Dan begitu juga, tidak boleh bersikat rambut menggunakan wangi-wangian. Biasa orang Arab ni kalau sikat rambut, dia diletak bahan pewangi. Jadi bila disikat rambut tu akan berbau harum. Ya. Jadi waktu iddah, dia tidak dibolehkan. Ataupun bersolek-solek, mengindah-indahkan diri. Tak boleh. Jadi seorang perempuan ni kalau kematian suami, dia kena ingatkan ya, sebab kadang ramai orang kita tak tahu. Bila kematian suami, seminggu kemudian dah ya, pasang body balik. Ya, bergaya balik. Ini menyalahi hukum. Jadi itu terutama kadang ya, wanita-wanita yang masih muda, kematian suami, dia tak tahu hukum hal ni. Ya, kalau boleh kita selain mengucapkan takziah, kita menasihatkan kepadanya, memberikan ingatan kepadanya ya, tentang berkabung. Baik, bagaimana halnya sekarang ini? Ya, perempuan-perempuan ini bila kematian suami pergi ke kubur dan merenjiskan air mawar dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak boleh. Dia dah kira berkabung. Contohnya sekarang ni, ya, suaminya diuruskan di masjid. Tak apalah. Ya, dia pergi masjid. Lepas masjid itu penghormatan terakhir buat suaminya. Dah pergi masjid ke kubur, tak payah pergi kubur. Nanti dah habis iddah, kalau teragak nak menengok kubur suaminya, maka ya, pergilah. Ajaklah keluarganya, suruh tunjukkan di mana kuburnya. Ya. Itu kena faham lah ya. Jangan pula kita berpusu-pusu pergi ke kubur. Ya. Sebab itu dalam iddah lagi tak boleh. Dan contoh macam zaman moden ni, ada kuliah online. Kuliah online tapi dia tak nak tinggal. 4 bulan 10 hari kalau tinggal kan banyak pelajaran tinggal. Dia rasa rugi. Jadi caranya macam mana? Caranya on saja. Ya. Dan tidak boleh bersuara dan tidak boleh menyoal. Dengar, ikuti saja. Kalau kawan-kawan bersoal, jawab ke, bertanya-tanya apa pun,
dengar je. Ya. Tak payah kita tunjukkan muka, tak payah kita bersuara. Ya. Macam Hajar Rusnah. Hajar Rusnah ni senyap. Dia tak ada bersuara langsung. Dia off-kan mic ke? Yelah. Daripada mula dia off-kan mic. Tak ada, dia tak kerti nak on kan? Kan dia tak nak. Dia tak kerti nak on ke? Tak kerti, tak apalah. Asal dia boleh dengar. Dia ingat dia berkabung pula. Tak ada. Jadi macam tu ya, kita kena ingatkanlah, kita yang ada pelajaran ni, yang faham ni. Cerai biasa, tak apa. Tak ada hukum-hukum berkabung. Kalau cerai kematian, ya, kita kena sambungan dia berkabung. 4 bulan 10 hari iddah tu dengan berkabung sekali. Kalau kita nak berkabung untuk keluarga, tak boleh 3 hari. Sama juga, pantang larangnya tak boleh bersolek-solek, tak boleh berindah-indah. Ya. Baiklah, sekarang ni zaman moden ni perempuan kerja macam mana? Dia takkan dah ada cuti sampai 4 bulan 10 hari. Ya, tak ada cuti sampai situ kecuali cuti tanpa gaji. Ya. Tapi ya, bekerja, tapi jangan ya kita mesra-mesra ya dengan orang-orang lelaki, ya, ataupun kita berhahu-hahu sebagaimana hari-hari biasa, dan ya pakaian juga sederhana, ya, dan kita tidak perlu kepada memekap-mekap dah, biasa je, ya, selama 4 bulan 10 hari. Kalau ya dia bekerja macam zaman moden ni, perempuan kadang bekerja, ya, dalam iddah pun kadang dia terpaksa bekerja. Jadi jaga dirilah macam tu, ya, insya-Allah. Ya, Tuhan Maha Pengampun. Ya. Lagi hadis 1139 dengan 1140 sekalikan sebab dia satu hukum. Baca mana dia, Ustaz? Mana? Baca mana? Dari Ummu Salamah, ia berkata, sesudah wafat Abu Salamah, saya pakai jadam di mata saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia itu mencantikkan muka, maka janganlah engkau pakai dia melainkan pada malam, dan buangkanlah dia pada siang. Dan jangan kau bersisir dengan menggunakan barang wangi, dan jangan dengan pacar, kerana yang demikian itu celupan. Saya bertanya, dengan apa boleh saya bersisir? Jawabnya, dengan bidara. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan isnadnya itu hasan. Ya, baik. 1139 hadis sah. Matan, perempuan yang sedang berkabung, nanti ya 1139 sekali dengan 1140. 1140. Dan daripadanya bahawasanya seseorang perempuan berkata, ya Rasulullah, anak saya kematian suaminya dan ia sakit mata, maka bolehkah kami selakkan dia? Sabdanya, tidak boleh. Muttafaq alaihi. Baik, saya catatkan 1139 dengan 1140. Hadis sah. Matan, perempuan yang sedang berkabung dilarang memakai celak dan mengecat kuku dan bersikat dengan wangi-wangian yang merupakan perhiasan. Hukum
haram. Ini apa hukum ni adalah hukum daripada Nabi. Jadi Nabi menerangkan kepada kita bahawa iddah kematian ini tak sama dengan iddah cerai biasa. Ya. Jadi iddah kematian ini dia ada sambungan dengan berkabung namanya. Jadi bila berkabung, ya, dia kena jaga diri. Pertama, ya, iaitu bercelak. Kenapa perempuan ini bertanya kepada Nabi tentang anaknya yang kematian suaminya, adakah dia boleh bercelak? Ya, dia sakit mata. Di sini ada satu pelajaran bahawa celak dulu dia memberikan ubat mata. Mana kalau kita bercelak tadi untuk mengubat mata. Ya, jadi sebab itu, ya, zaman Nabi itu, lelaki juga ada yang bercelak. Sebab celak ni, ya, dia jadi ubat kepada mata. Tapi sekarang ni, kebanyakan celak-celak yang ada, dia hanya perhiasan, hiasan saja. Ya, dia tidak mengubat. Ya, kalau siapa ingat lagi, ya, orang-orang tua kita dulu pergi Mekah, dia bawa celak Mekah dengan bekas dia tu, yang bekas tembaga tu, dan celak dia berabuk, ingat tak? Ingat lagi tak? Ya. Celak berabuk tu. Ya? Celak berabuk tu, sebenarnya bila dicelakkan dekat mata, kita terasa macam masuk ke mata, sejuk. Ya? Itu ubat tu. Dia jadi ubat kepada mata. Sekarang ni kebanyakannya celak-celak pensil dan sebagainya, itu untuk kecantikan saja, tapi dia tidak merubat. Ya? Jadi celak-celak yang digunakan dulu tu, sebenarnya celak tu boleh mengubatkan mata. Itu yang lelaki ada memakai celak. Celak tu untuk hiasan, untuk apa? Untuk ubat mata. Jadi kita berbalik kepada iddah ni. Kalau seandainya dia nak bercelak juga, bercelaklah waktu malam sebagai ubat mata, dan kemudian siangnya dia padamkan. Ya? Macam itulah, sebab siangnya orang-orang kadang dia bertemu dengannya. Jadi di situlah kena padamkan. Ya. Apalagi dengan mengindah-indahkan kuku, dengan apa? Kita mewarnakan kuku, ya, atau disebut sebagai pacar. Ya. Letak pacar, semua itu tak dibenarkan. Ya. Rambut, ya, disikat dengan wangi-wangian pun tidak dibenarkan. Tadi pakaiannya, yang hadis yang sebelum ni pakaian. Jadi pakaian itu jangan pakaian yang menarik pandangan, yang berkilat-kilat dan sebagainya. Itu kena jagalah. Hal ini, ya, tolong ingat-ingatkan, ya, kepada mereka yang kematian suami. Sebab banyak yang tak tahu. Ya. Tak tahu, hal berkabung ni ramai yang tak tahu. Perempuan ramai tak tahu. Ya. Jadi kena ingat-ingatkan pesan-pesan. Lagi? Sambung. 1141. 1141. Jabirin qala. Apa? Baca mana? Dari Jabir ia berkata, dicerai bibi saya, ia hendak memotong kurma dari pohonnya lalu dimarahi oleh seorang lelaki akan keluarnya. Maka ia datang kepada Nabi SAW, sabdanya, potonglah kurmamu kerana bisa jadi engkau akan bersedekah atau berbuat kebaikan. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya. 1141 hadis sah. Matan, perempuan yang dalam iddah tidak boleh keluar dari rumah kecuali
kalau ada keperluan. Hukum tahsir. Taha sodyaro. Dalam bracket, untuk bolehnya keluar. Untuk bolehnya keluar. Tutup bracket. Baik. Di sini. Perempuan, diceritakan perempuan ini. Dia dalam iddah sebenarnya. Tapi dia petik kurma yang sudah ranum, masak lah. Dia petik. Jadi orang tegur, kan kau ni dalam iddah lagi. Kenapa kau keluar ni? Macam itulah bahasanya. Jadi, orang tak tahu, dia tanyalah. Dia kepada Rasul. Dia kata, Rasul petiklah buah itu agar kau boleh bersedekah dengan buah itu. Jadi menunjukkan bahawa kalau dah terpaksa perempuan, contohlah dari zaman sekarang ni, tak ada siapa nak bayarkan duit api, duit air. Dia terpaksalah keluar, duit telefon dan sebagainya. Dia terpaksa keluar. Keluarlah, tapi jagalah diri. Macam itulah. Jangan berlebih-lebih. Jangan menyinggah-nyinggah mana-mana. Ataupun nak cari sayur-sayur belakang rumah ke, contohnya. Nak petik sayur-sayur belakang rumah ke, dia petiklah. Macam itulah. Seandainya terpaksa. Dan terkadang ada juga ceritanya, orang bertanya tentang dia tak berani nak duduk seorang-seorang kat rumah. Jadi bagaimana caranya? Dia boleh duduk di rumah anak dia, tapi dia jaga syarat-syarat berkabung. Walaupun duduk rumah anak dia. Jadi berkabunglah di rumah anak dia. Itu tidak salah. Kerana baru-baru dia rasa tak sedap nak duduk kat rumah tu sendirian. Tak berani. Ada setengah perempuan tu okey, kuat, semangat. Ada setengah perempuan tak kuat semangat. Jadi dia duduklah. Boleh berkabung duduk rumah anak dia. Tak ada salah. Lagi? 142. Dari Surai'ah binti Malik bahawa suaminya keluar buat mencari hamba-hambanya, lalu mereka bunuh dia. Maka ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya kembali kepada keluarga saya kerana suami saya tidak meninggalkan bagi saya rumah yang ia miliki dan tidak nafkah? Sabdanya, baiklah. Tetapi waktu saya di dalam bilik, ia panggil saya dan bersabda, tinggallah di rumahmu hingga sampai tempoh kewajipan iddah. Ia berkata, saya beriddah di rumah itu 4 bulan 10 hari. Ia berkata, maka sesudah itu Uthman pun menghukum demikian. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan ini lainnya. Dan 4, dan disahkan oleh Tirmizi dan Zuhali dan Ibnu Hibban dan Hakim dan lain dari mereka. 1142, 1143 sama satu hukum. Baca lagi. Dari Fatimah binti Qais, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya telah ceraikan saya talak yang ketiga dan saya khawatir akan didatangi saya oleh orang banyak. Maka ia perintah dia lalu ia bertinggal. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Baik. 1142 dengan 1143 sekalikan satu hukum. Hadis sah. Matan, perempuan yang kematian suami tidak boleh pindah dari suaminya, dari rumah suaminya
kecuali kalau terpaksa. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Di sini, yang mula-mula yang dibaca tadi, seorang wanita yang tinggal mati oleh suaminya. Ternyata suaminya tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan bekal untuk hidup selama masa iddah. Maka dalam masa iddah perempuan tersebut pulanglah kepada keluarganya sendiri. Ya. Maknanya dia nak tinggal kat rumah tak ada makanan apa yang ada. Ya, apa dia nak hidup. Ya. Bolehlah balik ke rumah keluarga. Ya, kalau ada mak ayahnya lagi, baliklah rumah mak ayahnya dalam masa iddah. Beridahlah dan berkabunglah di sana. Dan satu hal lagi, yang satu lagi hadis ni, ceritanya ialah Fatimah. Fatimah ni setelah diceraikan suaminya, cerai kali ketiga. Ini bukan mati ya, bukan cerai mati, tapi cerai talak 3. Maka dia minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah sendiri. Kerana ia takut terjadinya fitnah terhadap dirinya. Kerana ramai orang lelaki datang melamar. Jadi Rasulullah pun mengizinkan permintaannya. Jadi hal ini mana terpaksa, dia pun boleh balik ke kampungnya. Ya, kalau atau ke rumah mak ayahnya. Sebab bila tahu dia dah diceraikan talak 3 oleh suaminya. Talak kali ketiga ya, bukan talak 3, tak 3 lain. Talak 3 ni sekali satu masa. Tapi tidak. Ya, dalam hukum kita belajar dulu tak jatuh 3, jatuh 1. Jadi 3 kali. 1 kali rujuk, 1 kali rujuk. Macam tu ya. Lepas tu yang ketiga. Jadi ramai orang ganggu nak melamar dia. Rimas dia. Jadi dia nak balik kampung. Rasul izinkan. Ya, tak ada salah. Macam tu lah. Jadi perbolehkan. Lagi? Satu. 144. Dari bin Al-Ash, dia berkata, janganlah kamu samarkan atas kami sunat Nabi kami. Sebelumnya iddah umul walad apabila mati tuannya ialah 4 bulan 10 hari. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Hakim, tetapi diiklalkan dia oleh Daraqutni. Lantaran Inkitab. 144A. Dan dari Aisyah ia berkata, Kuru itu tidak lain melainkan suci. Dikeluarkan dia oleh Malik di dalam satu kisah dengan sanad yang sahih. Ya. Baik, catatkan ya. 1144. 1144 ya. Satu hukum ya. 1144. Boleh dipakai. Hadis boleh dipakai. Matan menerangkan bahawa iddah umul walad yang kematian suami sama dengan iddah perempuan merdeka, iaitu 4 bulan 10 hari. Hukum
sebagai satu ketentuan. Satu 144A pula. Catatkan. Hadis sah. Matan menerangkan tujuan kata-kata kuruk yang ada dalam Al-Baqarah ayat 228, iaitu dengan makna bersih dari haid, hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya, hadis yang mula-mula dibaca itu ialah iddah hamba. Hamba ni dia dia bercampur, dia boleh dicampur oleh tuannya. Kemudian dia pun ada anak. Jadi umul walad tu ibu anak. Umu tu ibu, walad tu anak. Jadi umul walad. Jadi ibunya hamba, anaknya merdeka. Ya, anak tuan. Jadi ibu melahirkan tuannya. Macam itulah. Anaknya merdeka, ibunya masih hamba. Tapi kalau tuannya mati, dia otomatik merdeka. Iddahnya sama dengan orang merdeka biasa, iaitu 4 bulan 10 hari. Dan ayat atau hadis 1144 ini hanya nak menerangkan kuruk. Kuruk dalam Quran 228 maknanya ialah bersih. Ya. Maknanya bersih dari haid. Salasata kuruk, 3 kali suci. 3 kali kuruk, maknanya 3 kali bersih atau